peruntukan komuniti Bumi Putra diuntukkan 11.4 bilion. Ini dah disebut beberapa kali. Bagi masyarakat India dan China dicampurkan jumlahnya hanya 345 juta saja. Jadi kalau kita bahagikan cari peratus, jumlah peruntukan kepada masyarakat India dan China berbanding peruntukan Bumi Putra hanya 3% saja. 30% untuk kaum China dan India, manakala 97% untuk kaum Bumi Putra. Itu pun saya minta kepastian daripada Menteri Keuangan bila disebut komuniti Bumi Putra. Jadi saya nak tahu berapa peruntukan untuk anak negeri Sabah dan anak negeri Sarawak. Berapa pula peruntukan orang Melayu. Tuan Speaker, saya tak mahu perkara ini hanya disebut oleh ahli-ahli parlimen bukan Melayu. Kawan-kawan daripada ahli parlimen Cina, masyarakat Cina dan India. Saya ahli parlimen Melayu beragama Islam. Saya sukalah masyarakat Melayu Bumi Putra dapat peruntukan yang besar. Tetapi soalnya, adakah adil? Mengapa gap yang terlalu besar? Tuan Speaker, komuniti Bumi Putra begitu besar. Saya lihat ini tidak adil. Saya dilatih sebagai seorang peguam bercakap soal keadilan. Saya datang daripada Parti Keadilan Rakyat, berasaskan keadilan, tapi saya tak boleh, conscience saya terganggu. Tuan Speaker, bila saya sebut ini bukanlah bermakna saya tak sayangkan orang Melayu, saya tak mahu bangsa saya, agama saya mendapat peruntukan yang sewajarnya, tetapi janganlah melampau macam ini. Menteri Keuangan dan kerajaan yang amat berhormat kita sebut keluarga Malaysia. Susunlah belanjawan ini baik-baik. Saya nak tahu, tiap-tiap tahun peruntukan Bumi Putra ni 10 bilion ini, tapi KWSP menyatakan lebih 70% yang akaun dalam KWSP tak sampai 10,000, malah setengahnya itu tak sampai 1,000, orang Melayu, orang Bumi Putra. Jadi bantuan belanjawan tiap-tiap tahun ini, sejak merdeka ini, Bumi Putra mana yang dapat? Yang susah orang Melayu ini tetap susah, Bumi Putra Sabah Sarawak tetap susah. Saya nak tanya kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan seorang korporat, seorang yang bijak dari segi keuangan. Adakah ini ada kaitannya dengan affirmative action? Saya menyokong dasar affirmative action untuk membantu orang-orang Melayu, orang-orang Bumi Putra yang miskin, yang mundur, yang terpinggir. Mereka perlu dibantu. Kerana negara kita kaya, makmur, agihan mesti ada. Tapi saya juga dalam dewan ini minta dipikirkan, sudah sampai masanya dasar affirmative action ini mesti adakan reformasi. Iaitu bukan semua orang India ada syarikat kapal terbang. Bukan semua orang India ada syarikat pelabuhan. Bukan semua orang India ada syarikat televisyen swasta. Begitu juga bukan semua orang Cina menjadi tokoh-tokoh korporat hartanah properti. Bukan semua orang Cina menguasai bank-bank komersial yang besar-besar. Saya ahli parlimen Pasir Gudang di mana pengundinya masyarakat Melayu, Cina, India, orang Sabah, orang Sarawak pun ada, orang asli pun ada. Jadi
Tuan Speaker, saya fikir sudah sampai masanya perkara 153 Perlembagaan Persekutuan dikaji semula. Saya menyarankan dasar affirmative action ini mestilah juga diperluaskan, disusun semula supaya orang-orang Cina yang susah, yang daib, yang tinggal di rumah-rumah pangsa murah PPR, di rumah-rumah kampung Melayu, kampung-kampung baru, orang-orang India yang susah. Saya tahu masa pandemik ini, saya turun ke gelanggang di bawah, mereka susah. Orang-orang Cina susah. Bila berniaga dia tak boleh berniaga. Begitu juga orang India, semua kita susah. Jadi apa makna affirmative action kalau yang dapat faedahnya orang-orang Melayu, Bumi Putra, ya duit dapat, saham dapat, dia hantar wang keluar ke British Virgin Island, ke pesisir luar pantai. Mereka yang dah kaya-kaya ini tak perlu ada affirmative action. Jadi kena ubah. Kalau kita bercakap soal keluarga Malaysia, sudah sampai masanya. Perlu diubah. Saya tidak mau dengar, hati saya sedih bila kawan-kawan saya, teman-teman saya dari orang India, orang Cina, YB, adakah kami ini rakyat Malaysia kelas 2, kelas 3? Kata Malaysia menentang apartheid di Afrika Selatan, menentang dasar apartheid di Timur Tengah yang dilakukan oleh rejim Israel. Tapi di Malaysia ini ada kelas-kelas rupanya. Dan jadi saya harap tahun depan, tak tahulah kerajaan mana yang memerintah nanti selepas pilihan raya umum, susunlah belanjawan ini, jangan lagi guna kotak-kotak perkauman ini. Kita satu bangsa, bangsa Malaysia. Kita nak bina satu negara bangsa. Negara kita, kalau kita tengok dalam unjuran belanjawan dan hutang kita dah lebih 1 trilion. Hutang kerajaan, hutang negara. Yang akan bayar hutang ini, semua rakyat Melayu, Cina, India akan bayar hutang ini. Kalau tidak kita bankrupt. Pasir Gudang, tumpak minta laluan. Tumpak. Ya, sila. Saya mendengar dengan teliti apa yang diucapkan oleh Pasir Gudang tadi dan menyarankan supaya kerajaan mengkaji semula perkara 153 perlembagaan. Saya minta supaya Yang Berhormat perincikan apakah maksud Yang Berhormat daripada Pasir Gudang ini. Apakah bermaksud untuk merungkai ataupun meniadakan hak keistimewaan orang Melayu? Kerana kalau dapat saya fahamkan, itu membawa maksud kepada apartheid seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Pasir Gudang itu. Jadi saya minta penjelasan supaya rakyat boleh faham dengan jelas apa yang diperjuangkan, apa bentuk keadilan yang diperjuangkan oleh Pasir Gudang. Terima kasih. Terima kasih kepada YB Tumpat. Saya tidak mahu mengambil masa ahli-ahli parlimen yang lain yang akan berbahas. Ringkas saja, iaitu satu perkara. Orang asli di Semenanjung tidak termasuk dalam perkara 153 perlembagaan. Sedangkan mereka lah sebenarnya Bumi Putra. Mereka tak termasuk dalam itu. Jadi kena susun semula. Saya dah sebut tadi, affirmative action mestilah meliputi semua rakyat, semua kaum. Asal yang susah kita tolong. Akhirnya, Tuan Speaker, saya akan menyokong belanjawan 2022 ini dan mintalah Menteri Keuangan kalau boleh dipindahlah mana yang patut sesuai dengan apa yang saya sarankan.